Hi guys, another day, another story. This time kita akan talk about a new book titled These Silent Woods. Okay, These Silent Woods ni dia actually marketed as a thriller. Buku thriller, but if kau read through it, it is not actually a thriller. It's very different lah than a thriller, I would say. It's just like a normal story about a dad and a daughter. Dad nama dia Cooper, and nama anak dia Finch. Diorang ni basically stranded. Bukan stranded, diorang decide untuk stay dekat tengah hutan. But why? For why? For what reason untuk stay tengah hutan? You know? And that is the question that will be answered in this book. And there are so many things that happen dalam buku ni. It will all make sense at the end of the book. So yeah, let's enjoy the ride, guys. Let's go. So Cooper and Finch. Cooper is the dad, Finch anak dia. Anak dia umur 8 tahun. So diorang berdua ni tinggal berdua je dekat tengah hutan. And they have been living like that for 8 tahun. 8 tahun tau diorang stay dekat dalam hutan tu. And diorang ni memang survive together, both of them. There's this one day dekat dalam cabin tu, rumah diorang macam cabin kat tengah hutan, yang si dad ni realise something is going on outside. Ada something berlaku dekat luar rumah dia tau. Dia tengah tidur time ni. So dia decide, dia macam terjaga, and dia tengok Finch kat sebelah dia. Anak perempuan dia tengah tidur. So dia macam tengok anak dia, and then dia macam, alright, dia kata Finch tengah tidur. Dia bangun slow-slow daripada katil tu. Dia keluar daripada rumah tu, dia tengok dia punya ayam. Okay, here's the thing diorang, in order to survive, diorang kena macam beli haiwan, beli ayam kan. So ayam dia yang dekat luar tu dimakan oleh something, tapi dia tak nampak apa. Dia tak nampak sebab time tu gelap. So dia decide untuk buka dia punya torchlight and suluh, and then dia nampak ada mata pandang balik kat dia, which is actually another haiwan juga. It is a raccoon. And dia macam pandang haiwan tu, and then dia decide untuk bunuh that raccoon. Sebab raccoon tu tengah makan ayam dia kan. Dia ketuk kepala raccoon tu, and then raccoon tu macam still nak lawan balik kan. Dia still hentak-hentak kepala raccoon tu. Kuat dia hentak pam. And then raccoon tu macam terplank out di situ. Dia tengok dekat mulut raccoon tu still melekat tau kepala ayam tu. Kepala ayam yang dia tengah gigit tu. And ayam tu pula ayam kesayangan anak dia. Anak dia punya favourite chicken. So dia pergi dekat tu, dia tengok ayam tu macam dah 50-50 dah, macam tak hidup kan. So dia decide untuk just kill the chicken lah. Dia ketuk kepala ayam tu, pop, terus gone. And then ada suara belakang dia. Anak dia yang Finch tu tegur, "Daddy," dia kata. Anak dia tu macam pandang dia tau. Here's the thing tau. Dia tak sedar pun anak dia tu datang ke belakang dia. Because the thing is, Cooper, he's someone yang always aware of his surrounding. Dia aware dengan dia punya surrounding. Tapi anak dia ni, dia selalu tak realise datang dekat dia tau, behind the back. Sebab dia actually ajar anak dia untuk do that kind of things. Sebab dia cakap, if one day something happen and anak dia kena lari daripada hutan tu, these are the skill yang anak dia kena ada, which is go somewhere undetected, pergi somewhere tanpa orang kesan. So anak dia ni memang pro bahagian tu tau. Anak dia kecil lagi, 8 tahun, tapi anak dia pandai untuk macam senyap-senyap jalan, macam orang tak sedar. So time tu memang bapak dia terkejut lah. Bapak dia pandang anak dia tengok ayam dia tu, ayam kesayangan dia. Tu dia cakap kat dia, "Daddy, is that my chicken?" kata kan. Tu bapak dia nak teragak-agak kan, macam tak tahu nak jawab apa. Tapi bapak dia just cakap je lah, flat out cakap that it is necessary untuk kill that chicken instead of bagi ayam tu sengsara. Dia kata we have to kill it, instead of it. Okay, killing is bad thing, tapi there are some circumstances it is okay, it is needed actually. So this is one of that moment lah. So dia macam ajar anak dia, okay, this is the moment yang you have to kill the chicken instead of biarkan ayam tu sakit. Dia kata tu. Yang Finch ni pun sedih lah sebab ayam dia dah mati kan. So Finch ni dia datang dekat ayam tu, dia belai ayam tu tau. Ayam tu dah mati dah time ni. And then dia belai and dia pandang ayah dia. Dia cakap kat ayah dia, "Dad," dia kata, "I don't wanna eat this chicken. I don't wanna eat her." Dia kata tak nak makan ayam ni. Dia kata dia nak tanam macam bagi penghormatan terakhir. Tu bapak dia pun macam, bapak dia actually dalam kepala dah fikir dah nak masak that chicken untuk dinner malam ni. Sebab diorang kan macam tak ada makanan, stranded sana kan. So bapak dia ni macam kan je lah anak dia, sebab dia tak nak anak dia sedih kan. Dia kata alright, dia kata kita akan tanam this chicken. Lepas tu anak dia pandang balik ayah dia. Anak dia cakap, "Tapi raccoon ni kita tak payah tanam." Dia kata, "I hate this raccoon," dia kata. Dia jawab tu. So raccoon tu dia macam campak je ke tepi hutan, and dia tanam ayam tu. And then yang si dad ni, Cooper ni, dia teringat balik the past, memori lama dia of how macam
orang ramai, orang macam dia jumpa kat kedai ke, kalau if someone tanya pasal anak diorang macam ingat-ingat lupa anak diorang umur berapa, tarikh lahir berapa, dia macam lupa kan parent lain. Tapi dia Cooper ni, dia ingat sampai ke hari tau anak dia ni. Dia kata anak dia sekarang ni 7 tahun 319 days hari. Lagi beberapa hari nak birthday dia macam tu kan. Dia ingat details. Sebab for him, ni dekat dalam buku tau. Dia cakap, I am grateful for each one because if there is one thing that I have learned in this life is that it can all end fast. Dia kata, in this life, dalam hidup kita ni, nothing lasts forever. Nothing is milik kita selama-lamanya. So we have to cherish every moment betul-betul. We have to live in that moment and cherish it. Macam tu lah basically bapak dia ni cakap. Bapak dia ni memang sayang gila dekat anak dia ni, Finch ni. So dia memang ingat detail gila-gila. Even dia punya dekat cabin tu, kan cabin kan dinding dia orang kayu kan, macam kayu-kayu tu. Dia buat macam marks tau. Macam apa, tarikh anak dia lahir sampai sekarang. Macam dia buat hari pertama, hari kedua macam tu. Dia memang dia nak ingat sampai bila-bila anak dia ni umur berapa apa semua. Kiranya memang dia ni sayang sangat-sangat tau kat Finch ni. And then in this book, dia macam dia cakap dengan diri dia tau, Cooper ni bapak dia. Dia cakap dia macam petang-petang dia akan macam walk around the cabin tau, macam nak cari buah ke, cari apa-apa yang boleh makan. Dia memang tahu dah selok-belok kat situ. But beberapa hari lepas dia nampak tapak kaki baru, which is bukan tapak kaki dia and bukan tapak kaki Finch. So dia kata someone is lurking around here. Dia kata someone is around this cabin. Tapi someone yang dia tak tahu, tak kenal. 8 tahun dia duduk situ, memang tak pernah ada lah tapak kaki macam tu. So dia dengan anak ni kena berjaga-jaga, tak nak be seen by this person. Dia macam sekarang ni okay, kena macam berjaga-jaga sikit lah. So this time around dia still dekat yang ayam dengan rakun tu mati tu tau. Dia bangun, dia ambil rakun tu, dia jalan jauh sikit, around 200 meters tu, dia berjauh daripada anak dia. Dia campak rakun tu sebab kan anak dia cakap jangan tanam kan. Dia campak rakun tu, rakun tu entah hilang ke mana dalam semak samun dekat hutan sebelah rumah dia orang. So Cooper ni pun jalan balik, dia pergi masuk dalam kawasan yang ada ayam-ayam tu. Time ni Finch dah masuk dalam rumah tau. Dia suruh Finch panaskan stove sebab dia nak masak breakfast. So dia dekat luar tu dia tengok, okay, dia kata for the next couple of days maybe kita tak ada telur. Dia kata telur ayam tu, sebab ayam tu tengah stress, one of their friend mati kan. So here's the thing, Cooper ni dia takkan biarkan ayam dia mati or sembelih ayam dia untuk makan, sebab they need the eggs tu. So the loss of one chicken is actually macam very huge lah for them, sebab diorang punya daily protein tu dah berkurangan kan, satu ayam dah tak ada. So he needs to like take care of their food intake sekarang ni, sebab satu ayam dah tak ada. So dia tengok ayam-ayam tu and then dia beredar dari situ. So dia beredar, dia masuk dalam rumah tau. And then dia tengok Finch tengah panaskan stove sebab bapak dia nak masak kan. Dia on the way ke Finch tu, yang Cooper ni pandang anak dia kan, dia teringat Cindy. Okay, Cindy is actually wife dia, wife Cooper and mak si Finch. Cindy ni dia dah tak ada tau time ni, dia dah meninggal. Dia meninggal sebab apa nanti aku akan explain lah. So dia kata dia tengok Finch, anak dia ni sama macam isteri dia, ada rambut blonde and mata dia hijau. Lepas tu time dia Cooper ni on the way ke Finch, anak dia pandang kat bapak dia, dia cakap I'm a little mad at you today. Dia kata sebab dia ketuk kepala ayam kesayangan dia tu kan. Still, it is a good thing, tapi untuk budak kecil that is still gruesome kan. Tengok ayam kau otak terkeluar-keluar macam tu. So macam still budak tu marah lah. And time ni yang bapak dia ni dengar apa anak dia cakap, and dia teringat juga. Bapak dia ni, Cooper ni, teringat esok of this day, which is December 14th, Jake, kawan dia, akan datang and bagi supply food, supply makanan. Okay, here's the thing. Jake ni kawan lama Cooper dekat army dulu. So Jake ni lah kawan yang betul-betul dia percaya, dia trust nyawa dia tau. So Jake ni yang akan datang bagi diorang punya supply makanan yang banyak. Memang dia akan bawa truck tu penuh dengan makanan tau. So diorang ni macam ambil makanan tu and then simpan dekat dalam tempat yang boleh preserve those food, macam tempat yang sejuk macam tu kan, so that diorang boleh bertahan for months. Okay, so dia cakap macam ni, his annual trip, Jake ni datang setiap tahun sekali macam tu. Dia kata
dia akan rasa risau, dia akan rasa resah gelisah sebab dia kata what if Jake tak datang? What if Jake tak datang bagi makanan? So apa aku dengan anak aku ni nak makan? Dia kata. So dia risau. Dalam hati dia still, dia trust Jake, tapi dia still ada that feeling of risau. Sebab untuk dia survive dengan anak dia kan. So time ni dia tengah masak, dia ambil telur and then dia pecahkan telur tu dekat dalam skillet tu tau. Dia nak goreng telur. And then dia cakap, dia pandang anak dia. Dia kata dekat Finch, dia kata I'm sorry, dia kata. But there is nothing that we can do. Even kita bagi dia ubat pun sekali, that chicken takkan survive. Lepas tu Finch ni macam still sedih. Dia macam mood dia down lah. Lepas tu yang Finch ni pandang bapak dia cakap, you always say, ayah selalu cakap dekat saya yang we need to do what's right. But what you did just now is wrong, killing that chicken. Lepas tu yang Cooper ni kan, dia macam tengok sekeliling rumah tu, dia cakap, everything in this house is simple. Okay, ayat dia ni kan, dia cakap basically, dia kata dalam rumah ni ada sofa, ada 2 katil, ada 4 blankets, ada 2 pillow. And dia kata, everything here is simple. So, it is hard for Cooper ni nak explain dekat anak dia the complexity of life. Sebab anak dia ni, her whole life is that house. Faham kan maksud aku? So, dia macam, of course, killing that chicken is wrong. But, it is actually, with the reasons, it is the right thing to do. Dia macam susah nak explain dekat anak dia. Dia kata everything in this house is simple and kau baring kau tidur macam kau tak complex. It is not a complex thing for kids to understand. So dia macam susah nak explain dekat anak dia ni. Anak dia ni pun time ni bangun daripada kerusi dia tengah duduk tu, dia pergi dekat rak buku, dia ambil satu buku. Buku dia ni penuh buku and dia memang susun ikut genre, which is the traits yang isteri Cooper ni ada, mak si Finch ni, Cindy. Cindy ni pun macam tu. Cindy ni suka baca buku apa semua. Sama dengan anak dia ni. Lepas tu time dia tengah membebel kan pasal ayam tu, bapak dia terus baca cantas. Bapak dia cakap, Jack will be here tomorrow. Jack akan datang sini esok. Dia macam nak divert the attention kan pasal ayam tu. Lepas tu yang si Finch ni terus jawab, I know, dia kata. Memang si Finch ni dia keep track juga the date untuk food supply tu datang. Si Finch ni dia suka gila dengan Jack tau. Dia suka, actually kan, if kita baca buku ni, kita akan realise that Finch ni dia suka orang datang sebab dia hidup dia daripada dia baby, bapak dia je. So bila ada new people, dia jadi excited. So dia suka sangat dekat Jack ni. Sebab another person yang dia kenal, Jack je. Jack seorang. Mak dia pun dia tak kenal sebab dia baby kan. So dia macam excited juga bila Jake nak datang bagi makanan apa semua. So dia tengok jam dia, Cooper tengok jam dia, dia cakap, okay, another 33 hours, 33 jam lagi Jake akan datang. Time ni jantung dia dudap-dudap tau. Dia risau, dia kata takut Jake tak datang bagi makanan. What if Jake tak datang? Sebab dia kata ayam aku seekor dah mati dah ni, dia kata. If things macam go south, something went wrong, memang dia dengan anak dia ni mati kat dalam hutan. And then Cooper ni dia cakap, you got your gift ready? Dia cakap, dah siap ke hadiah untuk Jake? Dia cakap dekat si Finch. Finch cakap, dah. Dia kata, dah siap lah. Dia kata, hadiah yang dia siapkan untuk Jake is bone knife, pisau daripada tulang, and some pressed violets. Kira dia macam dia ambil pokok, dia ambil bunga and then dia presskan, letak between 2 pages supaya dia mengering macam tu kan. Dia dah siapkan hadiah untuk Jake. Dia macam basically Finch ni buat exchange makanan with that gift. Comel lah budak kecil. And then bapak dia ni scoop makanan tu letak atas pinggan. Dia cakap, apa kata kita tanam Susanna lepas kita siap makan breakfast ni. Susanna tu nama ayam tu tau. Nama ayam Finch tu. Finch ni pun macam, alright, okay. Dia kata lepas makan ni kita tanam. Tu bapak dia cakap, dia kata lepas after kita tanam tu, apa kata kita kumpul pula kayu-kayu untuk panaskan rumah ni. Sebab snow dah nak turun dah, dia kata snow. Lepas tu yang Fish ni snow, dia cakap my sled, dia kata sled yang macam diorang main dekat salji tu kan. Dia teringat sebab last year Jack datang jumpa diorang ni bawa sled tu, tapi diorang tak dapat nak main sebab snow tak turun sangat last year. So dia macam excited nak guna sled tu lah. Dia macam tertunggu-tunggu snow tu. Finch tu bapak dia ni ambil makanan tu, dia letak dekat depan Finch. And then Finch tanya dia soalan yang macam tak ada jawapan, which is dia kata, ayah rasa telur ni telur Susanna ke? Ayah yang dah mati tu. Which is macam
macam mana nak tahu kan, diorang kan ambil telur-telur tu letak terus gitu kan. So macam anak dia ni cheeky lah dengan soalan dia. Anak dia ni someone yang macam suka tanya-tanya, pandai, budak pandai kan, dia suka tanya soalan apa semua. So bapak dia ni tergelak dengan soalan tu. And then bapak dia cakap, Cooper ni cakap, dia kata, we have 4 chickens, tapi satu dah mati, so tinggal 3 saja yang boleh lay eggs. So since ada 4, so dia kata dekat anak dia ada 25% chance this telur is telur Suzana, dia kata. Lepas tu yang Finch cakap, oh, it might be hers. Mungkin Suzana punya ni. Dia kata, thank you Suzana, dia cakap macam tu. Dia macam makan happy-happy kan, makan telur tu kat situ. Tu dia macam tengok anak. So lepas makan tu, ya Cooper ni dia korek tanah, dia letak ayam tu seselu, Suzana tu seselu dalam lubang tu, and then dia timbuskan, and then dia pat, dia tekan tanah tu. And then Finch datang sebelah kubur tu, kubur ayam tu, dia baca poem, dia baca poem. And then the dad decide untuk minta maaf dekat Susanna, yang ayam tu, dekat apa, time anak dia baca poem tu kan. Sebab dia nak bagi anak dia tu macam tak sedih sangat lah. Macam ayah dia kan dah ketuk kepala ayam tu kan. So dia cakap, and then anak dia pandang bapak dia cakap, you could have read a poem, dia kata. Macam takkanlah minta maaf je, baca lah poem juga. Lepas tu yang Cooper ni macam, takkanlah aku nak baca poem tu kan. And then the dad macam, okay, apa, ayah nak potong kayu pula. Macam lepas tu dia nak nak kumpul kayu sebab apa, winter dah nak datang kan. And then goes back to Cooper. Cooper cakap kan, dia kata, it has been, dia dah duduk sini 8 tahun dah dengan anak dia kata. And the only person here, dia kata, dia, anak dia dengan seorang lagi. This guy yang seorang lagi ni, dia duduk jauh sikit. Dia kata, for first dia datang sini, that guy terus macam snoop around. Dia kata macam terus datang check on the apa, family lah, yang bapak dia dengan anak dia ni kan. Sebab before this kan diorang tak ada, tiba-tiba diorang datang kan. This guy, the other guy ni, dia lagi lama tau duduk situ. Kiranya dia dah duduk situ before Cooper dengan Finch. Story macam mana dia kenal this other guy ni macam seram jugalah. Dia macam ada this one day, dia dengan Finch kat luar. Finch tadi baby lagi tau. Dia apa, tidurkan Finch, and then dia letak dekat bawah macam apa, teduh. Bila matahari macam ke arah baby tu, ke arah Finch, dia angkat Finch, dia letak dekat tempat teduh yang lain tau. Tapi dia buat benda tu, suddenly ada orang belakang dia. That guy. Macam tiba-tiba muncul tau. Lepas tu terkejut lah si Cooper ni kan. Dia macam, ush, pal, tiba-tiba kat belakang aku kan. Creepy kan. Lepas tu yang Cooper ni pandang dia, tu yang mamak tu pandang dia balik. Mamak dia cakap, you are not Jack. Awak bukan Jack. Jack tu actually owner rumah tu yang bagi makanan tu kan. Yang apa, annually, yearly datang bagi makanan. Tu owner tempat tu. So dia, that guy yang ada dekat situ tu, dia kenal Jake. Kiranya memang dah lama dah lah basically dia duduk situ. Sebab Jake ni rumah tu, rumah family dia tau, daripada dia kecil lagi. So macam dia kenal Jake. Okay, this guy nama dia Scotland tau. Scotland ni kan, dia cakap apa, what are you doing here? Apa awak buat kat sini? Lepas tu Cooper cakap apa, this is a private property. Okay, the thing is, time ni si Cooper ni, dia duduk dekat situ, dia datang bawa tent je tau. Okay, cerita dia macam ni. Dia datang dekat kawasan tu tanpa pengetahuan Jake awal-awal. Jake tak tahu pun dia ada dekat situ. So dia datang situ, dia duduk dekat dalam tent, kemah. Lepas tu dia cakap, takkanlah dia nak masuk dalam rumah orang kan. So dia decide untuk duduk kemah je lah. That's why kat luar time tu, that's why dia dekat luar time tu. So Scotland nampak dia. Scotland is the other guy tu. Tu dia cakap apa, you are not Jake. Kenapa awak buat kat sini? Apa awak buat kat sini? Scotland ni kan, dia jenis yang macam selekeh, muka comot. Lepas tu time dia nak bercakap pun kan, dia macam tengah kunyah benda tau. Kunyah macam tobacco. Macam tobacco. Bila dia nak jawab apa soalan Cooper bagi, dia ludah tobacco tu ke tepi. Kita nampak dia punya karakter kan, this guy Scotland ni. Lepas tu Cooper ni tanyalah, kau duduk mana kan? Dia tanya Scotland, kau duduk mana? Lepas tu Scotland tunjuk tau. Time dia tunjuk tu, dia pusing belakang badan dia tau. Dia pusing ke belakang. Belakang dia ada AK-47 pistol. Senapan besar. So dia, macam time ni macam Cooper terkejut lah. Ush, someone ada senapan dekat kawasan rumah dia ni. So dia kena berjaga-jaga lah. Sebab Finch ada dengan dia kan. So time ni yang Cooper ni tanyalah, apa, kau hunting ke? Dia kata, kenapa ada pistol tu? Time ni dia macam nak berlakon bodoh. Dia tak nak bagi tahu, dia tak nak sebut nama senapang tu. Sebab dia takut yang Scotland ni aim dia. Faham tak? Macam someone yang tahu pasal senapang-senapang apa semua kan. So
Dia kata pelik juga lah someone ada automatic weapon. Kalau macam hunting, why do you need automatic weapon kan? Dia macam tak kena dengan situasi. And then Scotland tu gelak tau. Dia kata, ha 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 ha. Dia kata, yes, hunting bunnies. Dia tak jawab full ayat dia. Ayat dia sepatah-sepatah. Dia gelak-gelak. Lepas tu yang Cooper ni cakap lah, dia perkenalkan diri dia. Dia cakap, I'm Cooper and that is Finch. Time dia tunjuk Finch kan, Finch pandang ke arah dia orang tau. Macam faham. Tapi kan Finch time tu baby lagi. Comel lah. So time dia tengah bercakap tu, time Cooper tengah bercakap, suddenly ada burung tau. Burung, dia tulis kat sini, crow, burung gagak. Burung gagak terbang depan muka dia. And then yang Cooper ni halau dia macam, pahal ni kan. Tiba burung gagak tu terbang, dia pergi ke arah Scotland, dia duduk dekat bahu Scotland. Bapak style. Dia macam pirate punya style gitu kan. Burung tu duduk dekat bahu Scotland. Burung tu actually macam haiwan Scotland ni. And then yang Scotland ni, dia gelak, dia cabut pistol tu kan dia macam letak dekat dia punya bahu gitu kan. Dia keluarkan pistol tu, dia letak atas lantai, atas tanah, dia pergi ke arah Finch tau. Dia pergi ke arah Finch, and then dia pegang dahu Finch. Finch kan baby lagi. Lepas tu dia cakap, pretty little things. Cantik dia kata. Dia pegang macam tu. Lepas tu dia pandang ke arah Cooper. Dia cakap, macam ayat dalam Bible. Ayat, dia tulis sini, children are a heritage from the Lord. Psalm 127:3. Dia macam basically tu say Scotland ni samanya religious tapi Kristian ya. Kristian, orang Kristian. Dia macam ingat ayat dalam Bible tu. Lepas tu time ni Cooper dia macam marah. Cooper ni dia bukan apa. Dia kata kalau sekarang ni situasi dekat kedai kopi and orang datang ke anak dia cakap anak dia comel, dia okey je. Tapi disebabkan Scotland ni dia punya personality, dia punya perwatakan semua macam jahat kan. Dia jadi marah tau. Dia jadi tak suka apa yang Scotland ni pegang-pegang anak dia. Lepas tu dia cakap dalam kepala dia, just imagine I am in a coffee shop. Dia kata, this is just a normal person pegang anak aku. Dia kata, sebab dia takut Scotland ni buat something kat diorang. Sebab ni first time diorang encounter each other tau. So dekat buku ni tulis, dia kata, it meant nothing, quit assuming the worst in people. Kita tak boleh nak terus beranggapan jahat terhadap orang. Even though kira macam apa orang kata, jangan judge a book by its cover. Macam tu kan. Then that guy Scotland tu dia intai dekat kawasan kemah tu. Dia tengok apa yang diorang ada kan dekat rumah tu apa semua. Dia cakap this is not enough. Dia pandang Cooper tau. Lepas tu macam Cooper kata Lepas tu Scotland ni pandang dia lagi. Dia kata kau nak stay sini lama kan. Dia kata all of this not enough. You need more. You takkan survive dekat dalam lautan ni with only this. Somehow Scotland ni macam bagi dia tips, bagi dia tricks on how to survive. Sebab dia dah survive lama dalam lautan tu tau Scotland ni. And then yang Scotland ni dia pusing lagi dekat kawasan tu, kawasan kemah tu kan. Dia tengok-tengok kayu-kayu yang dah patah tu. Dia pandang Cooper, dia kata kau dah kat sini 6 minggu kan. Kau faham tak? Dia tahu berapa lama Cooper ni dah ada dekat tu based on surrounding tu je. Based on the situation je. Lepas tu macam terkejut aku pun macam ush. Macam mana dia tahu the exact duration dia ada dekat dalam hutan ni. And then dia realise bukan. This guy Scotland ni dah lama dah perhatikan dia. Wow. Goosebump. Sebab dia tak realise, dia expect dia seorang je dalam hutan ni selama 6 minggu ni. But no. Someone has been watching dia for weeks tau. And baru sekarang dia datang nak tegur. Wah, dia macam imagine. Seram ke kalau kau fikir balik dalam hutan orang perhatikan kau daripada jauh tapi kau tak sedar. At this time Cooper rasa macam Cooper ni nak bunuh je Scotland ni. Dia kata this is the time. Dia kata it is now or never. Macam faham tak? Creepy. Someone creepy. Dalam kepala Cooper ni dia teringat isteri dia Cindy. Dia teringat Cindy dengan dia punya past life tau. So time ni dia terus ambil gun, pistol yang Scotland tu letak atas tanah kan. Dia ambil, dia terus aim dekat Scotland tau. Dia aim dekat Scotland and time ni Scotland tengah tunduk tau. Dia tunduk nak ambil benda daripada bag dia. Dia keluarkan benda tu. Dia pandang Cooper. Cooper tadi tengah point pistol ke arah dia kan. Tapi this guy Scotland ni tak pandang pun dekat pistol tu. Dia pandang directly to kepala, to mata Cooper. Dia pandang mata Cooper straight. Dia cakap, here, take this. Dia tak takut langsung. Kau tahu apa benda dia bagi kat Cooper? Dia bagi flare. Macam yang kalau kita masuk hutan kan, ada benda baton yang macam kau ketuk. Baton tu keluar api merah. Tahu tak? Macam signal tu kan.
Dia kata, take this, dia kata. And then Scotland cakap, kalau kau dalam keadaan panik, if you need anything emergency, urgent, light this up, dia kata. Nanti dia tahu something is wrong kat sini. Sambung dia cakap, I got a spotting scope. Kiranya macam tempat yang dia pakai dia punya teropong situ. Dia akan tahu what is going on lah basically. Okay, so sampai kat sini kita nampak yang Scotland ni is not someone yang cuba nak hide the fact that dia intai keluarga ni. Dia tak hide pun benda tu. Dia macam show, dia tunjuk dekat Cooper ni. So macam dalam kepala Cooper sekarang ni macam tak tahu this guy baik ke jahat sebenarnya. Like apa dia punya tujuan dia buat ni. Macam takkanlah kalau tiba-tiba tolong aku kan, baik sangat pula kan, macam pelik pula. And the fact that dia still bagi flare tu kan, kalau si Cooper ni need help ke apa, baik lah kiranya Scotland ni nampak baik. Tapi dia punya perwatakan tu nampak jahat. Nampak macam jahat. And suddenly time ni Finch dia terjatuh daripada dia punya bantal tu, and then dia start menangis tau. And time ni si Cooper ni still pegang pistol tau, aim dekat Scotland ni. Scotland ni dia letak flare tu kat bawah, and then dia pergi dekat arah Finch, dia angkat Finch, and then dia dodoikan Finch tau. Dia macam alah macam tu, bagi tidur balik. Finch tidur balik. So Cooper tadi macam what the fuck is going on kan, macam apa benda ni dia tengah dodoikan baby dia, dodoikan Finch. Dia cakap dekat Cooper put down the gun. Dia kata that is not neighborly. Macam tak nice lah. Dia kata pegang pistol ke arah orang macam tu, put it down. And then dia sambung, dia kata your daughter wants you. Ni anak kau nak kau ni dia. And then time ni Cooper pergi dekat anak dia, dia ambil anak dia, and then Scotland ni cakap, dia kata macam ni, listen, dia kata, I understand the gun. After what you have done, I imagine you are feeling a little skittish. Kiranya macam awak ni, saya faham pasal pistol tu, pasal gun tu, and after apa yang kau dah go through, mesti awak a bit paranoid. Dia cakap macam tu dekat Cooper, mesti kau ni paranoid. Meaning to say, this guy Scotland knows. Dia tahu kenapa Cooper ni menyorok dalam hutan. But why? Why dia menyorok dalam hutan? So this guy Scotland ni dia tengok ke arah hutan kan. Dia arah hutan. Lepas tu dia cakap dekat Cooper, dia kata, here's the thing, dia kata, I know you are here since 29th June. The exact date tu. Dia faham tak? Dia tahu yang Cooper ni dah datang kat dalam hutan ni. Dia cakap, I know you are here. Aku dah boleh bunuh kau from the first day lagi, dia kata. Aku boleh buat, tapi aku tak buat, dia kata. I know why kau penyorok dekat hutan ni, dia kata. So dia kata, aku tak suka, dia kata, ada neighbor, aku tak suka ada jiran kat dalam hutan ni. Aku prefer untuk live alone, duduk sorang-sorang. But if kau nak jadi a good neighbor to me, then you should listen to me, dia kata. Dia macam bagi macam bukan warning, but more to like macam jangan go above and jangan over lah basically. Kalau kau nak stay sini, stay elok-elok, stay diam-diam, jangan kacau aku. Macam tu dia cakap dekat Cooper ni. Okay, so this is like 6 weeks baru diorang dekat hutan tu kan. 6 I think, 6. And dekat dalam hutan ni just ada Scotland, the guy yang live alone dekat tengah-tengah hutan tu, and then Cooper and Finch. Diorang ni macam duduk tepi hutan sikit. So memang just 3 of them lah dalam hutan ni sekarang. So tadi bercakap macam tu kan, Finch pandang ke arah Scotland, and then dia hulurkan tangan dia tau. Dia nak Scotland angkat dia lagi. Kau orang cakap budak ni tahu sama ada orang jahat ke orang baik kan. So dia nak yang Scotland yang angkat dia. So Scotland angkat dia, and then Scotland keluarkan surat khabar daripada dia punya poket. Dia bagi ke arah Cooper. Dia kata, dia kata, bahan baca. Dia kata, you need something, you need some entertainment lah basically, bila duduk dalam tengah hutan ni kan. And then Scotland ni dia turunkan Finch. Dia kan dia bagi surat khabar tu kan, then dia pergi balik dekat bag dia. Dia keluarkan dead rabbit yang dah mati. Dia sembelih kan, dia keluarkan, and then dia bagi dekat Cooper ni. Dia kata, here, dia kata, food for you. Lepas tu dia pandang dekat Cooper tu, dia kata, I will be seeing you around. Dia kata, goodbye. Dia pergi daripada tempat tu terus tau. Dia cakap dia akan keep eyes on Cooper and Finch lah, dia kata.
So dia kata see you next time. Dia terus pergi daripada tempat Scotland pergi. So time ni dia kata that night Cooper ni for the first time after weeks tanpa makanan yang mencukupi, dia rasa kenyang, truly kenyang. Dia kata dia kenyang makan that rabbit tu. So Finch dengan dia dapat makan protein lah that day. All thanks to Scotland. Kalau Scotland tak datang, maybe malam tu dia still kelaparan. By the way, time yang si Scotland tu berjalan pergi ke tempat dia balik, Finch ni mata dia pandang ke arah Scotland je tau. Tak lepas. Dia pandang Scotland pergi daripada situ. And then time dia tengah makan rabbit tu kan, dia kata the way I do things sekarang ni is wrong. Dia kata aku tunggu apa kat hutan ni, dia kata. Dia macam tunggu something, dia tunggu help from someone. For me, aku baca buku ni, aku rasa macam Cooper time ni dia tunggu help daripada Jake tau. Dia kata this is not the right thing to do. Aku kena start hunting for food. Dia kata takkanlah aku nak tunggu Jake, dia kata. Sebab dia punya plan sekarang ni tak plan. Faham tak? Dia datang hutan tu tanpa planning. Dia menyorok terus kat dalam hutan tu. Dia kata that night dia rasa ada a new sense of hope, dia kata. And that night lepas makan kenyang apa semua, dia mimpi. This mimpi aku akan describe a bit. Dalam mimpi ni dia cakap dia mimpi dekat Cindy, isteri and mak Finch tu. Dia kata isteri dia ni pegang anak dia Finch and dia decide untuk ambil gambar isteri dia. Dia cakap kat isteri dia kata pusing and jalan sikit ke depan kan, jarak sikit. Isteri dia ni pusing, jarak, berjalan, tak stop. Dia pandang belakang and dia terus jalan straight, tinggalkan Cooper. Dia time yang isteri dia berjalan straight tu kan, dia kata stop, isteri dia tak stop. And then depan tu ada Scotland. Kiranya macam isteri dia tu berjalan, Scotland kat depan tu, ke arah Scotland. And this time dia kata macam ni dalam buku ni, Scotland waiting for them and Cindy would not look at me, and for some reason I couldn't move to get her, and 3 of them walk off and left me. Only Scotland turned back and grinned and waved and his hand covered in blood. Dia kata time ni ya isteri dia dengan anak dia ni berjalan ke arah Scotland, and Scotland pun ikut sekali diorang, and then Scotland je yang pandang belakang balik ke arah Cooper. And Scotland lambai ke arah Cooper, dia lambai tapi tangan dia penuh dengan darah. What does that mean? Mimpi tu apa maksud dia? Time ni Cooper macam what the fuck is going on? Apa maksud mimpi ni? And then it ends there. So we go to the part 3. Chapter 3. So this one goes back to current timeline. Time yang diorang tunggu Jake nak bagi makanan tu kan. Okay, time ni tengah malam tau. Dia macam pagi tu Jake akan sampai bagi makanan. And anak dia ni, Finch ni bangun awal sebab anak dia ni excited nak jumpa Jake. Dia macam usik-usik bapak dia, picit-picit muka bapak dia, kata bangun dah pagi. Padahal time tu still gelap tau. Lepas tu yang Cooper ni macam belum lagi lah, dia kata still gelap ni. Lepas tu yang Finch cakap I cannot sleep. Dia kata tak sabar nak tunggu Jake. Tapi dia tahu sebenarnya Finch tu dah tidur awal. Dia macam just terjaga awal and at the same time excited. So that's why dia macam awal gila bangun pagi tu. Lepas tu Cooper ni pun macam dia ngantuk kan. Dia kata kan Jake selalu sampai tengah hari ke petang macam tu. Sebab the thing is diorang ni nak masuk, orang luar nak masuk ke tempat diorang ni take time sangat-sangat. Lagi-lagi kalau snowing. So diorang macam lambat sampai ke kawasan Cooper dengan Finch ni. So dia macam bapak dia cakap explain lah benda tu. Bapak dia cakap Jake mesti lambat punya, kita tidur dulu. So Cooper ni dengan ngantuk kan. Dia cakap pergi Finch boleh tak pergi ruang tamu baca buku dulu. Lepas tu yang Finch tu tak no, dia kata agak pelik sebab Finch ni sama yang suka baca buku tau. So yang bapak dia ni, Cooper ni masa tak tahu nak cakap apa kan. Lepas tu bapak dia cakap kalau Finch masak breakfast dulu boleh tak? Ayah nak tidur kejap. Lepas tu Finch cakap tak lapar lagi, tapi kalau ayah nak tak apalah, dia pergi buat jap. Lepas tu Finch ni terjun daripada katil tu, budak kecil terjun daripada katil tu, dia pergi dapur. Time ni bapak dia dengar Finch tu tengah ambil kayu api and tarik kerusi. Dia kan pendek kan, dia kena ambil kerusi nak ambil kopi apa semua kan. Lepas tu yang bapak dia ni macam terdoze off, macam tertidur kejap. And then dia sedar depan dia ada Finch bawa air kopi, air panas kopi. Dia dah buatkan air kopi untuk Cooper ni. So here kita nampak lah yang Finch memang excited sangat-sangat, terlampau excited nak tunggu Jake datang bawa
supply. Time ni yang fish dia senyum-senyum kat dia terjun balik daripada katil tu, dia pergi dapur and then dia datang balik. Dia bawa pinggan, ada telur goreng dengan apple slices dia dah potong kan. Lepas tu bapa dia cakap, I could get used to this. Dia cakap dekat fish. Sebab dia suka kan fish masak untuk dia that day. So both of them makan dekat dalam bilik time tu. Dia makan and then yang lepas dah makan tu, time ni fish macam tak makan sangat. Dia kata dia kenyang. Dia cakap dia kenyang. Tapi actually dia excited time tu, tunggu Jake. So dia turun daripada katil tu, dia pergi dekat ruang tamu, dia start baca buku. Dia baca buku and then time goes by very fast. Baca buku, dia hintai kat luar. Jake tak datang. Oh my god. Where is Jack? Jack kat mana? And the days went dark. Time ni dah malam. Finch tanya bapak dia, where's Jake? Mana Jake? Lepas tu bapak dia macam tak tahu nak jawab apa. Bapak dia cakap, maybe tahun ni Jake tak datang kot. Dia kata, maybe tahun ni Jake ada something else. Dia kata, maybe this year Jake just left us dry. Dia macam, which is basically nightmare, which is something yang Cooper tak nak jadi kan. Sebab they need those supplies. So time ni Cooper dengan Finch ni decide untuk stay up, cuba tahan mata takut Jake tiba-tiba datang kan. So dia macam, apa nak buat ni malam ni, kata try tidur lambat. Dekat diorang lipat baju apa semua, and baju si Finch ni sampai tak muat dah tau. Sebab dah lama kan duduk situ 8 tahun. Baju lama dia semua dah tak muat. So bapak dia ni ambil baju-baju lama dia tu, potong jadi petak-petak and then dia buat quilt macam blanket, macam tempat tidur tu kan untuk anak dia. Sebab takut time sejuk nanti tak ada proper heat kan, tak ada, takut sejuk sangat. So macam bapak dia buat benda tu. But the thing is, benda tu take times. Bapak dia tak nak buat. Diorang buat benda tu sampai tertidur. So where is Jack? Mana Jack? So that is all for today's episode. Episode kali ni I will continue the series, but it takes a bit of time. So I'll see you guys in the next video. Bye-bye. I'll tell you guys, korang akan suka buku cerita ni. Trust me, korang akan suka sebab best gila. So yeah, I'll continue the stories in the next video. Bye-bye.